Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ويدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim sekalian Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak, Alhamdulillah pada tengah hari Selasa ini ke 11 Rajab 1445 Hijriah bersamaan 23 Januari 2024 Masih mari sama kita zahirkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang azannya dikumandangkan oleh sahabat kita dari JSPT, Jabatan Trafik, dan Tuan Imam kita sebentar tadi adalah yang berbahagia Cik Izzadin dari bahagian kewangan Jabatan Logistik IPK Perak. Semoga usaha kedua-dua mereka dan kita sekalian kita mengimarahkan solat fardu zuhur berjemaah sebentar tadi diberikan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kekuatan untuk terus istiqamah mengimarahkan rumah Allah ini, surah Al-Falah ini sepanjang tempoh kita berada sebagai bekerja sebagai sebahagian warga kerja IPK Perak. Terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada adik ipar saya Allahyarham
meja bersara Hafizul Faizal bin Abdul Rahim yang telah selamat dikebumikan petang semalam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga roh beliau rahmat Allah SWT dan digolongkan di kalangan orang-orang yang salih, insya-Allah, berikan tempat sebagai ahli syurga dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi, insya-Allah. Kita berada di alam dunia ini hanyalah jambatan ke arah ke alam akhirat. Jadi dalam kesempatan ini marilah sesama kita berkongsi sedikit nasihat dari Nabi SAW yang dimuatkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah ini, di 40 Nawawi ini, yang dalam susunannya merupakan hadis yang ke-28, Al-Hadis Al-Thaminu Wal-Ashrun. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Al-Irbad Ibn Sariyah. An Abi Nahij Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Nahij Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, daripada Abi Nahij Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Telah berpesan kepada kami oleh Rasulullah SAW satu pesanan. Jadi kalau dilihat hadis ini juga dipetik oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari Al-Nadwi rahimahullah ta'ala dalam kitab susunan beliau, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW menyebut, Al-Irbad Ibn Sariyah menyebut, sesungguhnya telah menasihati kami oleh Rasulullah SAW satu nasihat, mau'izatan, satu nasihat. Sifat nasihat ini diterangkan oleh Al-Irbad Ibn Sariyah, wajilat minhal qulub, membuatkan hati kami bergetar. Kita lihat dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada menyebut tentang ciri-ciri orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Jadi Al-Irbad menerangkan nasihat Nabi itu wajilat minhal qulub, hati-hati bergetar. Maksudnya bila sahabat mendengar nasihat Nabi ni, hati mereka bergetar. Wa zarifat minhal uyun, dan bercucuranlah daripadanya air-air mata. Air mata kami bercucuran bila mendengar nasihat-nasihat daripada Nabi ni. Para sahabat hati mereka bergetar, air mata mereka bercucuran. Mereka menangis mendengar nasihat Nabi SAW. Sifat nasihat Nabi tu. Maka reaksi para sahabat, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'ausina. Ya Rasulullah, seolah-olah nasihat ini adalah nasihat penghabisan, nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Cara Nabi memberi nasihat tu macam esok-esok lusa Nabi nak pergi dah.
esok lusa Nabi nak wafat dah. Esok lusa Nabi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Macam itulah. Kalau ayah kita dulu masa nak meninggal kan, dia bagi nasihat, dia panggil anak beranak, dia kata, kamu esok kalau aku dah tak ada, ayah dah tak ada, gini. Agak-agak kita sebagai anak-anak dengar macam mana? Bergetar tak hati kita? Mengalir tak air mata kita? Reaksi kita apa dia? Yang macam tu bah. Abah cakap ni macam nak mati je. Macam tu kan. Jadi reaksi sahabat Nabi gitulah. Ya Rasulullah, seolah-olah ni macam Tuan, Tuan nak pergi meninggalkan kami, berilah wasiat kepada kami. Maka Nabi SAW pun bersabda, usikum bitaqwallah, aku berpesan dan berwasiat kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Wasiat pertama yang Nabi beri kepada para sahabat ialah takwa kepada Allah. Macam mak bapak kita dulu kan, wasiat akhir dia apa? Kamu esok jaga diri elok-elok, jangan bergaduh adik-beradik, jangan bersengketa, nampak kan? Itu pesan mak ayah kita tu. Masa nak dia nak meninggal, dia pesan, kamu adik-beradik jangan bergaduh, jangan bercakap, jangan berbalah, jangan bertelingkah, apa-apa bincang elok-elok, jangan bertegang urat, kan? Ini Nabi, pesan Nabi kepada para sahabat. Pertamanya bertakwa kepada Allah. Pertama sekali. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan patuh dan taat kepada pemimpin kamu meskipun yang memimpin kamu adalah seorang hamba. Itu pesan Nabi yang kedua. Dengar dan taat, sami'na wa ata'na. Walaupun yang memerintah itu, memimpin itu seorang hamba. Walaupun pemimpin itu orang yang biasa-biasa marahin, dia biasa-biasa, tapi Allah Ta'ala naikkan dia jadi pemimpin, maka taati dia. Walaupun dia begitu asal usul dia. Jangan kita taat sebab dia keturunan raja, sultan, tengku, kita taat pada dia. Kalau dia macam kita, tak payah, tak perlu dengar dan taat pun. Nabi tak bagi itu. Nabi kata, taatlah kamu, dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba, keturunan hamba. Fa'innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kelak sebahagian kamu yang hidup akan menyaksikan berlakunya perselisihan. Nabi memberi syarat kepada para sahabat, siapa-siapa yang umur panjang akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Dan firasat ini terbukti benar, bila sampai zaman akhir-akhir pemerintahan Sayyidina Osman sebagai khalifah, itu mula ni perselisihan kalangan umat Islam, sampailah kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya berakhirlah zaman Khulafaur Rasyidin. Bertukar pula tampuk pemerintahan negara Islam itu kepada khalifah dari golongan Bani Umayyah yang membentuk satu dinasti selama hampir 90 tahun. Kan? Jadi kata Nabi, siapa yang hidup selepas aku nanti
dari kalangan kamu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Masa awal akhir pemerintahan Sayyidina Uthman dan awal pemerintahan Sayyidina Ali inilah umat Islam terpecah kepada beberapa golongan. Ada Syiah, ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, banyaklah. Kalau belajar ilmu tauhid, sejarah ilmu tauhid, kita akan jumpa nama golongan-golongan ini. Mereka yang tidak mengikuti landasan yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka tak ikut garisan, mereka ada garisan mereka sendiri. Kan? Itu dia. Nabi kata satu masa nanti siapa-siapa yang hidup di kalangan para sahabat yang ada ni akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Nabi beri pesanan kepada para sahabat dan kita. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka ke atas kamulah berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Kan? Apa makna tu? Maknanya siapa yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafa' Rasyidin akan selamat perjalanan hidup dunia. Sebab dia ikut akidah yang benar, syariat yang benar. Malah Nabi suruh kita abdu alaiha bin nawadis. Gigitlah, peganglah sunnah tersebut dengan geraham, ini yang kuat. Bukan sambil lalu lah, dengan bersungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Nabi pesan berita. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kamu perkara-perkara yang baru. Jauhilah kamu perkara-perkara yang baru. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka hentikanlah perkara-perkara baru dalam agama. Nabi tamatkan hadis ini dengan fa innahu kullu bid'atin dalalah. Maka sungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Sebab bid'ah ni perkara yang luas perbahasannya. Tapi kita boleh katakan perkara bid'ah itu perkara agama yang tidak ada asas dalam agama. Itu dia bid'ah. Tak ada asal agama yang membolehkan. Itu bid'ah. Contohnya orang sembahyang rokok 2 kali. Mana ada sembahyang rokok 2 kali? Itu bid'ah. Benda yang ada kan. Benda tak ada dalam kalau perkara bid'ah, benda yang tak ada dalam agama pun. Kalau benda yang ada asal agama, tak apa, macam selawat, dia ada asal agama. Taklah suruh kita selawat pada Nabi SAW. Cuma kita selawat tu bila? Lepas sembahyang fardu, salam misalnya salat tu selawat. Boleh ke tak boleh? Bid'ah ke tak bid'ah? Dikatakan bid'ah kerana ia ini tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Kan? Gitu. Perkara yang tak ada asas agama itu bid'ah. Tapi kalau perkara yang ada asas, dia tak dikira bid'ah.
ya, yang dikira sesat. Maka Nabi SAW menyuruh kita menjauhi perkara-perkara sesat dalam agama. Itu dia pesanan Nabi SAW. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Waqala, dan kata Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, hadithun hasanun sahihun. Ini hadis adalah hadis hasan sahih. Apa makna hasan sahih? Hasan sahih itu makna apa? Maknanya hadis ini hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Jadi dia hasan sahih. Itu dia hadis yang ke-28 yang kita bincangkan pada hari ini. Diakhiri dengan peringatan Nabi tentang menjauhi perkara-perkara baru lah agama. Kerana kebanyakannya adalah bid'ah. Jadi itu dia. InsyaAllah pada kali ini, insyaAllah kita sambung pada kali akan datang dengan hadis yang ke-29 insyaAllah. Baik, Allah Ta'ala dari tuan begitu semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.